Jazakallah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz kerana telah selesai pembentangannya, dan kita agak terlewat hari ini, tapi saya tak buka soalan lisan. Kita ada soalan bertulis dan kita akan bagi kepada Ustaz, dan mungkin Ustaz akan pilih 1-2 soalan insya-Allah untuk jawab. Tuan-tuan, soalan ni banyak, mana yang saya nampak agak jauh daripada tajuk saya pindahlah. Bagaimana sikap toleransi yang ditunjukkan dalam Islam tentang salat, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, Nabi tak kata ni, tentang Yahudi yang hanya mengerjakan solat fardu saja kan. Yang ditanya apa yang dia perlu buat, Nabi sebut solat 5 waktu tu, dia kata aku nak buat yang tu, tak mau tambah tak mau kurang. Baik, jadi adakah toleransi itu boleh digunakan pada umat Islam sekarang, kerana sekarang kita mempunyai banyak kemudahan untuk membuat solat sunat? Baik, Allah Ta'ala alam, dari sudut kemudahan tu memang lebih banyak untuk solat sunat. Tapi nak kata banyak, sama juga. Arab Badui itu pun bukan nak buat kerja apa, jaga kambing tu je. Kalau nak solat sunat pun boleh. Jadi tentang solat sunat ni tuan-tuan, maknanya terpulang benda pun namanya sunat. Begitu banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengerjakan solat-solat sunat yang disyarakkan, bukan yang direka lah. Jadi kalau kita mampu buat, kita boleh buat setakat yang kita boleh. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita nak boleh beratkan, kalau dah yang lain pun tak mampu, witir di malam hari sebelum tidur atau selepas bangun tidur sebelum subuh. Itu antara benda yang solat sunat yang diberatkan oleh Nabi SAW. Dan dari sudut itu pun Nabi toleransi. Bila ada Abu Bakar, bila ada Umar, yang seorang Nabi kata, jadikan salat kamu yang terakhir di waktu malam ialah witir. Itu asas. Tetapi bagi orang yang memang dia takut, kalau dia tidur pakai ruyuk, azan subuh nanti baru dia boleh bangun, dah tentu dia burn witir dia tu. Boleh tak dia witir dulu sebelum dia tidur? Ya. Abu Bakar witir, sahabat lain witir sebelum solat subuh. Maka witir sebelum tidur boleh. Bila dia bangun balik sebelum subuh nak solat lain, dia boleh solat lagi, tak perlu dah witir yang kedua. Itu toleransi atas keupayaan masing-masing. Nabi sebut ij'alu akhir salatikum bil laili al-witr. Jadikan solat kamu yang terakhir di malam hari ialah witir. Itu secara umumnya begitu. Kalau boleh, itu yang paling last. Tapi dah orang tu kalau dia buat macam tu, maknanya dia tak buat langsung. Maka dia buatlah pada tempat yang dia boleh buat. Baik, yang berikutnya. Di negara Indonesia tidak boleh berdakwah kepada orang yang sudah beragama, sebab bencarnya proses kristianisasi mengkristenkan orang Islam. Apakah di Malaysia ada undang-undang tersebut? Ada undang-undang kan, tidak boleh dakwah agama lain kepada orang Islam. Yang itu ada dalam undang-undang. Sebenarnya memang tak boleh agama lain berdakwah kepada Islam. Tapi tidak ada sekatan untuk orang Islam berdakwah kepada orang lain. Dari sudut undang-undang negara yang tu tidak ada sekatan untuk itu. Kalau orang tanya tak adil, itu bukan kerja kita, tu apa nama peraturan negara. Kalau negara komunis pun buat cara dia kan. Itu siasat pemerintah. Jadi benda yang sama, situasi itu lebih kurang begitu. Dan bila kita berdakwah ni tuan-tuan, bukan mestinya dakwah itu, kita kata asas dakwah itu adalah menyampaikan kalimat tauhid supaya orang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bentuk, bagaimana approach, angle mana nak ambil dulu untuk ikatkan dia dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, itu adalah perkara yang boleh di-review sepanjang masa. Baik, ini tentang azan. Sebelum azan baca surah An-Nas. Kalau dia muazzin ni bangun awal lagi, suruh dia baca surah Al-Baqarah, panjang lagi. Sebelum solat fardu baca surah An-Nas. Dia ni was-was ke? Wallahu ta'ala alam. Itu tidak warid dalam mana-mana hadis Nabi SAW untuk membaca mana-mana surah sebelum takbiratul ihram. Kalau dia baca sebelum, banyak masa dia nak baca-baca lah. Bagaimana tentang kongsi raya? Apa yang nak dikongsikan tuan-tuan? Itu dia. Kedua orang kata kongsi raya tu bukan berkongsi raya, dia kata kongsi facai itu sambut apa nama tu dalam bahasa depa, wallahu alam kan, menyambut hari raya. Sambut pilih. Kalau kongsi itu nama aja kongsi, tapi maksudnya lain, terpulanglah. Tapi kalau kita berkongsi perayaan dengan orang lain, perayaan agama, maka itu adalah perbuatan yang menyalahi syarak.
kita berkongsi perayaan yang sama. Dia wallahu alam tuan-tuan, bagi sebahagian orang dia fikir dia boleh ambil jalan yang selamat, jalan yang mudah untuk dia tutup suasana dan mengelak daripada suasana tu. Senang cerita, kalau siapa-siapa boleh buat macam tu dia senang. Tapi setengah-setengah orang dia jadi bos di pejabat dia masa raya Aidilfitri, ialah satu bendanya ialah kita sendiri salah dalam bentuk merayakan raya kita kan, lebih kepada budaya daripada perayaan tu. Jadi bila orang buat balik, kita nak kena layan juga yang serupa tu. Di situ timbul konflik. Situ timbul konflik yang sangat sukar untuk sampai kepada menyebut selamat hari raya, selamat Deepavali dan sebagainya. Itu jadi satu isu yang sangat bahaya. Wallahu ta'ala alam. Ada fatwa-fatwa yang keras di kalangan fuqaha Hanafiyah umpamanya, kalau hanya sekadar menghantar sebiji telur untuk mengiktiraf perayaan orang lain boleh menjadi kufur. Isunya bukan isu hantar telur, isunya adalah mengiktiraf dalam bentuk meyakini kesamaan raya itu sama-sama boleh dirayakan, menganggap agama itu sama. Tapi kalau kita mengiktiraf Deepavali adalah untuk orang Hindu, kita iktiraf Hindu, ya kita iktiraf Hindu, bukan iktiraf Hindu sebagai agama yang benar, Hindu sebagai agama untuk orang yang beragama Hindu, dan perayaan itu perayaan dia. Sudahlah, kalau kata iktiraf, tak iktiraf lah. Quran pun iktiraf, lakum dinukum waliyadin. Surah Nabi sebut ke orang kafir kan, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi di situ takwilan dia, tafsiran kita tentang isu tu. Kalau tuan-tuan kata selamat Deepavali, tuan-tuan nak masuk apa? Maksudnya kalau nak beraya jaga-jaga diri, jangan mabuk-mabuk bagi selamat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin bagi setengah-setengah orang dalam suasana dia nak hubungan dengan klien dia, hubungan dengan rakan sepejabat dia dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam bentuk dia tidak melondehkan keyakinan dia kepada tauhid, dalam keadaan dia meyakini tidak sama antara agama yang lain dengan Islam, tak sama, dia yakin begitu, tapi dia iktiraf orang dia pengaruh Hindu, kita iktiraf itu agama dia, kita Quran buat. Kalau kita iktiraf Hindu ni perayaan dia ni, itu agama dia, kita iktiraf lah yang tu. Dan kalau kita selamatlah untuk yang tu. Tapi kalau nak elak, dia dalam bahasa Arab dia ada satu dipanggil tauriah. Perkataan tu dia separuh-separuh ya. Kita boleh, mungkin begitu, mungkin kita nak masuk yang lain. Orang kata selamat, tetap selamat. Selamat apa? Selamat balik, selamat jalan baik-baik, jangan langgar orang, jangan mabuk-mabuk. Mudah-mudahan yang tu bolehlah kalau kita nak katakan benda-benda yang mengelakkan kita daripada syubhah dan ragu-ragu. Tapi untuk kita join sama, kita pula jadi penganjur menyambut Thanksgiving ke hari Christmas, yang tu tak boleh buat lah. Tu tak ada siapa yang kata boleh. Tapi kadang-kadang senyumah, sekadang kata okey selamat, cukup lah kan, yang tu tak ada masalah. Poin tu kan, jangan sampai orang kata selamat diam, tak cakap ini pasal apa, tak saya orang Islam tak boleh sebut selamat. Akhirnya kata ni punya Islam ni apa ni, akhirnya kata ni macam mana kita nak menyampaikan, kita jadi terlalu rigid, sedangkan ada ruang lain yang kita boleh adjust benda-benda begitu. Selama mana kita tahu teras kita apa dan jangan telajak perkataan, mudah-mudahan itu termasuk dalam ruang toleransi yang boleh kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.